Beriman kepada Allah. Maksud beriman kepada Allah ialah menanamkan sepenuh keyakinan tentang kewujudan Allah, sifat rububiyah, uluhiyat, nama dan sifat-sifat Allah. Jadi, syarat beriman kepada Allah merangkumi 4 perkara. Yang pertama, beriman kepada kewujudan Allah. Yang kedua pula ialah beriman pada sifat rububiyah Allah. Yang ketiga, beriman pada uluhiyah Allah. Dan yang terakhir iaitu yang keempat, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-22 yang bermaksud, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, nescaya hancurlah keduanya. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arash daripada apa yang mereka sifatkan. Adapun terdapat dalil akli tentang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama, dengan adanya alam semesta dan kepelbagaian makhluk hidup yang menjadi bukti dan memberi kesaksian tentang wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Yang kedua ialah firman-firman Allah SWT di dalam Al-Quran yang dibaca dan dihayati dan difahami maknanya. Dalil akli yang ketiga ialah adanya sistem yang teratur dalam kehidupan di bumi. Contohnya bermula daripada proses penciptaan, pembentukan, pertumbuhan dan perkembangan makhluk yang ada di alam semesta ini dan tunduk kepada sunnatullah. Kepada sifat rububiyah Allah. Maksud beriman kepada sifat rububiyah Allah ialah mengaku bahawa Allah itu Tuhan, tidak mempunyai sekutu dan juga pembantu. Rububiyah bermaksud Allah itu ialah Tuhan, segala pencipta dan juga pentadbir. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat ke-4, ingatlah kepada Allah jugalah segala urusan penciptaan segala makhluk dan urusan pemerintahan. Dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Fatir ayat 13, yang melakukan semua itu adalah Allah, baginya lah segala kuasa pemerintahan. Sedangkan mereka yang kamu sembah selain pada Allah tidak melakukan apa-apa, meskipun Allah berfirman dalam surah Al-A'raf pada uluhiyah Allah. Maksud uluhiyah Allah di sini iaitu mengakui Allah sebagai Tuhan yang sebenar, yang berhak disembah dan tiada sekutu baginya. Makna al-ilah iaitu Tuhan yang disembah, dicintai dan diagungkan. Ia merangkumi maksud la ilaha illallah, iaitu tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 163 yang bermaksud, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesiapa yang menyembah selain daripada Allah, maka tauhid uluhiyahnya akan terbatal. Firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat ke-62 yang bermaksud, kuasa Allah yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya Allah Dialah Tuhan yang Maha Hak, dan sesungguhnya apa sahaja yang mereka seru selain Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jadi tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Hal ini tidak boleh dikongsi dengan sesiapa pun, sama ada malaikat, nabi maupun rasul. Beriman pada nama dan sifat Allah ialah meyakini semua nama dan sifatnya yang telah ditetapkan melalui Al-Quran dan Sunnah mengikut cara yang layak. Beriman pada tanpa sebarang tahrif, iaitu perubahan, ta'til iaitu penafian, takif bertanya bagaimana, dan tamsil iaitu menyamakan dengan makhluk. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang maksudnya Allah mempunyai nama yang baik iaitu mulia. Oleh itu berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Pulaukanlah orang-orang yang berpaling daripada kebenaran dalam menggunakan nama-namanya, mereka akan mendapat balasan atas apa yang mereka kerjakan. Surah Al-A'raf ayat 180. Keimanan pada nama dan sifat Allah menuntut kita menjauhi 4 perkara. Yang pertama ialah tahrif atau takwil, iaitu mengubah maksud pada nama dan sifat Allah yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah kepada maksud lain. Contohnya, mentafsirkan tangan dalam Al-Quran dengan makna nikmat atau kekuasaan. Yang kedua pula ialah ta'til, menolak semua atau sebahagian nama dan sifat Allah. Sesiapa yang menolak salah satu daripada nama atau sifat Allah, sedangkan perkara itu dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, dia dianggap tidak beriman pada nama dan sifat Allah. Yang ketiga pula ialah tamsil, menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Misalnya, tangan Allah sama dengan tangan makhluk, Allah mendengar sama dengan makhluk, atau Allah bersemayam di atas arash sama seperti seorang manusia bersemayam di atas kursi dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud tidak ada yang menyamainya dari segi zat, sifat dan kekuasaannya. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah Asy-Syura ayat ke-11. Dan yang terakhir sekali ialah takif. Maksudnya
Cuba memikirkan atau mencari hakikat sifat Allah secara mendalam. Perbuatan ini boleh menyesatkan kerana manusia tidak mungkin mengetahui hakikat sebenar Allah. Seperti firman Allah yang bermaksud, mereka tidak mengetahuinya secara menyeluruh, surah At-Taha ayat 110. Jadi kesimpulannya di sini, sesiapa yang menjauhi 4 larangan ini, bererti dia telah beriman pada Allah dengan sempurna. Khulasahnya, seperti yang kita sudah sedia maklum bahawa beriman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Khulasahnya, seperti yang kita sudah sedia maklum bahawa beriman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama, serta tidak mungkin seseorang dikatakan Muslim apabila dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib juga untuk kita selaku Muslim percaya kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan memohon dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan meyakini bahawa Allah adalah sebenar-benar penolong untuk segala kesusahan yang kita hadapi. Suka untuk saya ingatkan kepada sekalian Muslim bahawa beriman kepada Allah tidak cukup sekadar dilafazkan di dalam hati, tetapi perlulah ditunjukkan dengan perbuatan. Walaupun Allah tidak boleh dilihat dengan mata kasar, tetapi bukti-bukti sangat banyak untuk menunjukkan kepada akal yang waras dan adil bahawa Allah itu memang wujud.